Subhanallahil ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Yang dikasihi Tuan Imam dan seterusnya para jemaah muslimi dan muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan utama pada malam ni kita merafakkan setinggi-tinggi kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita sama-sama sekali lagi dapat menunaikan ibadat solat secara berjamaah. Dan kita juga dibekalkan berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita senantiasa istiqamah di dalam pelaksanaan ibadah kita bagi memastikan supaya kehidupan kita berada dalam keadaan benar-benar diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada malam ni insya-Allah saya akan membincangkan dengan tuan-tuan para hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tajuk seperti mana yang dimaklumkan, insya-Allah setelah mana kita berada ataupun menyambut satu peristiwa yang cukup besar yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi pada malam ni insya-Allah ana akan membincangkan dengan tuan-tuan para hadirin bagaimana 6 di antara 6 pengajaran peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi kita nak bincang pengajaran daripada peristiwa tersebut. Kerana saban tahun kita senantiasa mendengar kisah-kisah ataupun yang disebut dengan peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beradanya di bulan Rejab. Maka peristiwa ini, buaya sekalian, adalah peristiwa yang mendatangkan ataupun memberi satu kelebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana di dalam peristiwa ini, sebelum kita masuk kepada perbincangan pengajaran, bagaimana ibu ayah sekalian, ada 3 faktor Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi di sebalik peristiwa. Ada 3 perkara besar yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan pada Nabi. Dan 3 perkara ini, buaya sekalian, yang mana mendatangkan kebaikan dan mendatangkan keistimewaan pada Nabi. 3 perkara ini seperti mana yang dinukilkan oleh Asy-Syahid Syekh Ramadan Al-Buti. 3 perkara beliau menyebut. Di antara salah satunya, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan tidak pernah berlaku kepada para nabi dan para rasul sebelum ni peristiwa tersebut. Yang pertama, kata Syekh Ramadan Al-Buti, Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan duka cita. Duka cita bagaimana, ibu ayah sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun tersebut Nabi dalam keadaan diuji, setelah mana orang yang Nabi sayang ataupun Nabi cintai hilang dalam hidup Nabi. Di antaranya pak saudara Nabi, yang kedua isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Bagaimana dalam peristiwa ini bayar sekalian? Nabi dalam keadaan sedih duka cita, maka Allah Subhanahu wa taala nak meredakan perasaan duka cita Nabi. Maka berlaku peristiwa ini, Allah taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala yang kedua, kata Syekh Ramadan Al-Buti, bagaimana yang kedua? Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah ni di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak tentangan. Bagaimana kalau ibu ayah sekalian tengok, Nabi ni di Mekah menyebarkan dakwah tak habis-habis, orang minta bukti dan tanda-tanda bagaimana kebenaran Nabi. Kalau kita tengok di Mekah sendiri, ibu ayah sekalian, Nabi ni diberi cabaran ataupun didatangi dengan kepelbagaian ujian. Sungguh pun begitu, di kalangan mereka yang nak kepada bukti ni, apabila datang bukti pun mereka tidak beriman. Kerana sikap-sikap golongan kufar musyrikin ni, buaya sekalian, dia hanya sekadar nak orang panggil berdolak dalih dan nak mencari ruang supaya mereka ini yang nak menunjukkan mereka ini bukan daripada golongan yang salah. Maka dia cuba. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi, dan dalam perjalanan Nabi ditunjukkan oleh Allah dengan bukti-bukti kekuasaan Allah. Maknanya di sebalik peristiwa tersebut Nabi melihat secara live dan Nabi melihat secara jelas bagaimana dalam peristiwa tersebut. Manakala yang ketiga, kata Syekh Ramadan Al-Buti, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak menanugerahkan pada Nabi dan umat baginda dengan satu syariat yang besar, dan syariat yang mana menjadi amat penting pada umat baginda, yang disebut dengan ibadat solat. Maka tiga teras inilah yang disebut oleh Syekh Ramadan Al-Buti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat dan menjadi seorang nabi dan rasul yang digelar sebagai penghulu nabi, penghulu rasul, dan mempunyai anugerah yang istimewa berbanding dengan nabi dan rasul sebelum ini. Tiga teras ni kita faham. Apabila kita faham tiga teras ini, semua benda ini ada kena mengena dengan akidah. Kena mengena dengan akidah. Kalau tak kena mengena dengan akidah, ibu ayah sekalian, tidak diberi ataupun tidak diangkat Nabi SAW. Kerana di Mekah ini nak berperbetulkan akidah. Tu kalau kita tengok di Mekah ni, nak betulkan akidah bukan benda mudah. Mana mungkin boleh terima ibu ayah sekalian? Anak muda yang lahir daripada bumi Mekah, bukan sekadar lahir daripada bumi Mekah, golongan berpengaruh di bumi Mekah, nak mendepani daripada orang-orang lama di Mekah. Orang-orang lama di Mekah ni dia sombong. Tu kalau kita tengok zaman sebelum kedatangan Islam, orang Mekah ni di antara golongan ataupun musyriki yang menunjukkan kesombongan pada Nabi. Kalau tuan-tuan tengok bagaimana sejarah Abu Jahal, begitu juga tidak terkecuali Abu Lahab. Abu Lahab tu yang pernah berbesan dengan Nabi. Kalau kita tengok sejarah, Abu Lahab ada dua orang anak. Seorang bernama Utbah, yang kedua bernama Utaibah. Dia bukan tak kenal Nabi, dia berpisah. Nampak?
berbesan seorang anak Nabi bernama Ruqayyah. Yang kedua anak Nabi bernama Ummi Kalsum. Molek-molek je sebelum ni, tak ada apa pun. Boleh hidup rumah tangga bagaimana dia boleh terima, tak ada masalah. Bila mana Abu Lahab menentang Nabi? Bila mana Nabi SAW menzahirkan dakwah Nabi. Apabila Nabi nampak jelas bahawa agenda Islam tu di dalam masyarakat ataupun di dalam kehidupan, masa itulah yang menentang Abu Lahab, orang paling hampir dengan Nabi. Cuba ibu ayah sekalian bayangkan, orang penuh berbesan, besan ni baik, soleh, bermenantukan anak orang soleh. Ruqayyah dengan Ummi Kalsum ni anak Nabi, bayangkan. Tu apabila kita tengok sejarah, kita ingatkan balik sejarah, patutlah Abu Lahab ini Allah Subhanahu wa taala rakam di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin watab, dengan nisbah kepada celaka tangan Abu Lahab. Apa nak ceritanya? Jahat dia ni, buaya sekalian, tak boleh kita nak bayang jahat dia ni dalam keadaan memusuhi Rasulullah SAW. Abu Jahal tu ada masalah lah, memang tahu dah. Ini daripada besan sendiri. Nah, tu kalau tuan-tuan tengok, isteri Abu Lahab tu Urwah. Urwah ni di antara wanita yang mengikut perangai sebiji macam Abu Lahab. Urwah ni jahat tak jahat ibu ayah sekalian? Setelah mana dia memusuhi Nabi, wanita yang pertama bumi Mekah yang mana membawa fitnah dalam masyarakat, di pasar-pasar, dalam masyarakat, dalam kawasan, dalam kampung, isteri Abu Lahab lah duk jaga cerita. Ni kalau kita tengok bahaya wanita ni yang duduk bawa cerita pergi sembah dengan orang ni. Ya tu Nabi menegah. Kerana Urwah isteri kepada Abu Lahab dulu jahat dia bawa cerita ni, dia bawa mulut. Kalau kita kata dia bawa mulut. Bayangkan, laki dia, sebab Abu Lahab ni dia orang berpengaruh, boleh dikatakan kabilah daripada Ibnu Hashim, daripada Quraisy, kenal dia. Dan orang pun mengatakan Abu Lahab ini bukan orang lain pun besan kepada Muhammad. Mana kalau kita fikir di sudut hubungan besan dengan menantu dengan pak mertua, mertua sama mertua besan, apa masalah dah? Tu kalau kita tengok pada zaman itu bagaimana Nabi SAW, rupanya ibu ayah sekalian, apabila Nabi zahirkan kebenaran, maka berkeliaran kebatilan menyerang Nabi SAW. Baru timbul kebatilan. Apabila naiknya kebenaran, kebatilan mula jelma dah. Tu kalau ibu ayah sekalian tengok peristiwa yang menyayat hati dan menyedihkan, di antaranya orang cerdik pandai di zaman Nabi, Qur'ah. Dia bukan jahil, bukan bodoh. Di antaranya siapa dia? Ayah kepada Khalid ibnu Al-Walid ibnu Mughirah. Al-Walid ibnu Mughirah ni dia dengan Nabi, setengah riwayat kata cukup dekat dengan Nabi. Tapi apabila dia ni berkawan rapat dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, Al-Walid ibnu Mughirah juga di antara yang terpalit daripada peristiwa yang menghalang dakwah Nabi SAW. Ni kerja puak-puak ni buaya sekalian, dia halang Nabi SAW. Dan kalau kita tengok bagaimana kemuncak kejahatan Abu Lahab bersama Urwah, dia kata bagaimana? Wahai anakku Utbah wa Utaibah, wahai anak lelaki tu Uqbah dan Utaibah, mulai daripada saat ni ayah tak suka kamu melakukan hubungan keluarga bersama dengan Ruqayyah, dengan Ummi Kalsum. Bagaimana Urwah kata kepada anak dia, ceraikan dua-dua, kamu ceraikan. Kamu jangan bersama lagi dengan anak Muhammad, kerana aku tak boleh terima dah. Dan bagaimana Utbah dan Utaibah ni sayang sangat pada isteri dia. Bayangkan ibu ayah sekalian, keluarga jadi bahagia, mari mak ayah suruh cerai. Tu kalau kita tengok yang berlaku pada Nabi sebenarnya nak turun syariat pada umat dia. Tu ibu ayah sekalian,
Anak yang duduk bahagia rumah tangga jangan campur aduk, jangan. Jangan kita mewarisi sunnah Abu Lahab dengan Urwah. Anak duduk molek-molek rumah tangga bahagia, kita pergi joluk dia supaya dia bercerai dan sebagainya. Ibarat seperti menjoluk sarang tebuah. Sarang tebuah dia tak kacau orang duduk diam dah. Cuba tuan-tuan pergi joluk dia, ibu ayah sekalian joluk dia. Siap dia serang orang, nampak? Begitu jugalah Abu Lahab dengan Urwah. Dia menjolok hubungan keluarga anaknya yang sedang baik. Ni kemuncak kejahatan. Terlepas pada tu dia perangi. Tapi ibu ayah sekalian tengok, Nabi SAW ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri keistimewaan. Urwah ni wanita yang tidak tahu malu. Wanita yang Allah Ta'ala buka aib dia di khalayak masyarakat. Bayangkan, satu ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Elok dah Urwah datang pada Nabi, dia tengok Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Duduk bersembang dengan Abu Bakar. Mungkin dia tengah rilis sekejap, sembang sekejap lah dengan Abu Bakar. Setibanya sampai Urwah kepada Rasulullah. Urwah pun menanya kepada Abu Bakar, Aina Muhammad? Mana Nabi? Mana Muhammad ni? Mana? Aku tengok, aku nak jumpa dengan dia. Tadi aku tengok ada, di mana dia menghilang? Maka pada masa tu bayangkan ibu sekalian, terdiam Abu Bakar. Abu Bakar senyap, dia tak kena nak kata apa dia. Tanyanya Muhammad, tanyanya Nabi, sedangkan Nabi ada tepi Abu Bakar. Takkan Abu Bakar nak kata ni Nabi? Abu Bakar terkedu sementara. Urwah kata apa dia? Wahai Abu Bakar, kamu pesan kepada Muhammad, kalau aku jumpa dengan dia, mulai daripada hari ni aku akan aib sehabis-habisnya dia di khalayak ramai. Ya, perangai wanita ni buat sekalian, apabila dia tak puas hati kerja dia nak buka aib orang je. Tu kalau kita tengok, wanita di zaman itu yang mana suka membuka aib adalah bini kepada Abu Lahab. Punyalah dia marah, dia caci, dia maki hamun di depan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW, ibu ayah sekalian, Abu Bakar tengok Nabi senyap je. Memang Abu Bakar nampak Nabi. Nampak? Abu Bakar nampak Nabi. Tetapi isteri Abu Lahab tidak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala selepas dia maki hamun Nabi, Urwah pun berpaling berpulang ke rumah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, nah, di manakah sebenarnya? Kenapa dia tak nampak kamu ya Rasulullah? Nampak? Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebaik-baik perancangan. Urwah datang bawa perancangan, bawa agenda nak memusuhi dan nak menghina Nabi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menutup keaiban. Allah Ta'ala menutup bagaimana mata yang mana dia dimiliki oleh isteri Abu Lahab. Tidak nampak dan tidak jelas bagaimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kalau kita tengok, apabila dimaki tidak dibalas dengan makian. Inilah cerita dia. Kalau kita ni orang maki hamu dengar panas telinga dah. Mari dengar swing telinga. Tapi Nabi tidak. Nabi hanya kata Abu Bakar, Nabi hanya menunduk dan Nabi hanya menitis air mata ketika mana Urwah menaibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Tu kalau kita tengok akibat daripada Nabi menitis air mata, doa pada Allah, celaka keluarga Abu Lahab. Walaupun dia mencelakakan Nabi, sebenarnya Allah Ta'ala mencelakakan semula. Nabi tidak pernah mencelakakan Abu Lahab. Ni sifat Nabi, Nabi tak celaka. Walaupun Abu Lahab celaka kan Nabi SAW, bagaimana Nabi tidak balas dengan perbuatan celaka? Tak ada. Apabila begitu, tengok, nama sejahat-jahat manusia dinukilkan di dalam Al-Quran dalam suratul Lahab. Tabbat yada abi lahabin watab. Yang mana celaka tangan Abu Lahab, yang mana menunding kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tundingan jari itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kecelakaan kepada Abu Lahab. Tu kita orang beriman jangan tunding jari pada orang. Dilarang dalam Islam menunding jari. Apa makna dia? Mendatangi dengan tuduhan. Tu kita dilarang. Kerana sikap orang Yahudi, sikap musyrikin, ini sikap dia. Kau tak puas hati dengan aku Muhammad, kau jumpa dengan aku. Nampak? Ini sikap-sikap Yahudi ni. Sikap-sikap Bani apa dia? Sikap-sikap golongan musyrikin. Tak
puas hati, tunduk jari pada Nabi SAW. Allahu Rabbi. Tu kalau kita tengok Nabi SAW ni apabila mengenangkan sejarah dia mendepani dengan umat dia ni, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, aku tengok Nabi kenalkan umat dia, mengisahkan cerita tentang dakwah dia. Aku tengok Nabi ni adalah di antara manusia yang paling sedih. Mana mungkin tak sedih ibu ayah sekalian. Kita tengok umat akhir zaman cukup lah. Allah, kalau kita tengok macam ni ke umat akhir zaman. No. Lau kana bainana, jikalau Nabi hidup bersama dengan kita ini, bayangkan kalau umat dia macam ni. Allah. Nak. Umat macam hari ni, Masya Allah, tabarakallah. Mulut kadang-kadang, amalan kadang-kadang. Allah. Kita nak cerita payah. Tak apalah, itu sebagai sambil lalu untuk kita mengisahkan betapa Nabi SAW ini manusia ataupun Nabi dan Rasul yang cukup banyak ujian. Baik. Bagaimana pengajaran ini, buaya sekalian? Tujuan kita mengisahkan ataupun membicarakan pengajaran supaya kesan daripada peristiwa itu ada positif dalam hidup kita. Kita tak nak sekadar kita menyambut Isra' dan Mi'raj, kita melihat bagaimana Nabi SAW ditayang, ditunjuk dan sebagainya. Itu di antara kisah-kisah yang selalu kita dengar. Tapi pengajaran ini yang menjadi suntikan semangat hidup kita supaya jadi umat Nabi yang terbaik. Baik, kita tengok yang pertama. Di antara pengajaran yang dapat kita ambil apa dia? Yang disebut pertama, ada satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan berkat. Yang kita sebut hari ini bernama Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddis. Baitul Maqdis ni tuan-tuan, ibu ayah sekalian, antara masjid yang pertama dibina, Masjidil Aqsa. Tu kalau kita tengok Masjidil Aqsa ni, satu tempat yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam suratul Isra, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bagaimana kedudukan Masjidil Aqsa ni? Barakna haulahu linuriyahu. Baik. Faham para ulama tafsir menyebut berkat Masjidil Aqsa dengan beberapa sebab. Pertama, bukan sebelum berlaku Isra' dan Mi'raj, tempat tu di antara tempat para Nabi dan para Rasul. Kalau kita faham mana-mana tempat apabila Nabi dan Rasul pernah duduk dan lalui, tempat tu berkat. Tambah pula nak berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana sebelum Nabi di-Mi'rajkan, tidak ada tempat lain untuk menaiki ke langit. Salah satu pintu untuk naik ke langit ia berada di Masjidil Aqsa. Masjidil Haram tak boleh naik, tak ada pintu situ. Nampak? Masjid Shah Alam lagi tak ada. Pintu masjid lah ada, nak naik ke langit tak boleh. Itu orang yang pergi ke bulan, angkasawan naik tu, khilaf lagi di kalangan mereka, katanya tak sampai pun. Sebab langit tu bukan semua orang boleh naik. Nak naik sampai langit tu, tempat Nabi SAW diperjalankan, sekadar duduk pada tahap bawah-bawah lagi. Mungkin kita tak nampak lah macam kapal terbang setakat dia je. Mungkin angkasawan tinggi sikit. Tapi langit lapisan pertama 2 sampai 7 tu manusia tak boleh naik. Manusia tak boleh naik sewenang-wenangnya. Dia ada pintu nak naik. Pintu dia di mana? Masjidil Aqsa. Pintu dia tak boleh kita nak naik ke airport, KLIA tu nak naik ke langit, tak boleh. Kalau naik juga tak sampai pun, tak ada pintu nak masuk macam mana? Kita macam pintu masjid kunci. Pintu pagar kunci boleh masuk tak? Boleh ustaz, lompat pagar. Lompat pagar tu kita tak nak cerita, tapi nak cerita pintu tadi. Begitulah Nabi SAW menaiki ke langit melalui pintu utama yang berada di Masjidil Aqsa, Palestin. Rupanya buaya sekalian, golongan bagaimana pengkaji kepada sejarah, mereka tahu bumi Aqsa ini bumi yang berkat. Dan mereka tahu jika mereka mampu menguasai Aqsa, maka mereka mampu menguasai dunia.
Kenapa dia? Kerana salah satu tempat itulah di antara menjadi tempat kekuatan umat Islam sebenar. Tu kalau kita tengok bagaimana hari ini rakyat di bumi Palestin, walaupun bermandian darah, walaupun susah, walaupun bagaimana keadaan, sesekali tidak korbankan bumi Aqsa. Kenapa? Para ulama menyebut Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan dalam diri rakyat Palestin, walau apa jua sekalipun, tanah rakyat ataupun bumi Palestin tidak digadai dengan begitu mudah. Rupanya ibu ayah sekalian, rakyat yang paling kuat hubbul watan, cinta pada tanah air, adalah rakyat Palestin. Kalau tuan-tuan tengok, ibu ayah sekalian tengok mana-mana negara, rakyat dia sanggup jual tanah negara dia sendiri, betul tak? Tapi rakyat Palestin tidak sanggup, walaupun makanannya dengan rumput kering. Ramai orang tak tahu, dalam dunia ni, orang yang cinta pada tanah air, hubbul watan, sebenar-benar adalah rakyat Palestin. Bukan kita nak kata rakyat Malaysia tak sayang pada tanah air, tapi nak cerita sesekali maruah tidak digadai. Itu kalau kita tengok dibedil di tembok, anak mereka sanggup mati dan dibedil. Nah, walaupun dia tengok dalam keadaan ibunya benda yang sama dikenakan, kesanggupan. Sebenarnya apabila kita membicarakan mengenai Baitul ataupun Bumi Aqsa, di sana perlu kita melihat kenapa Bumi Aqsa jadi hebat. Kenapa Bumi Aqsa menjadi buruan kepada pihak-pihak musuh? Kerana kemenangan ataupun kekuatan sesebuah bangsa itu bergantung bagaimana dia mampu ataupun tidak. Orang panggil apa dia? Nak menawan Bumi Aqsa. Kalau dia mampu, kuatlah dia. Buatlah ni setakat hari ni, secara totally dia tak mampu lagi. Jika kalau dia mampu merubah keyakinan rakyat Palestin daripada hubbul watan, cinta pada tanah air, gadaikan tanah air dia, mungkin tahap tu kiamat lah. Tapi selagi mana mereka mati dan mereka rela syahid, selagi tu sebenarnya musuh tidak akan menang. Nampak? Tu kalau kita tengok rakyat Palestin, dia tak perlu RM1 kadang-kadang. Tak perlu RM1. Kalau hantar RM1 pun bagi dia tak sampai pun kadang-kadang. Tapi dia nak apa? Dia doa. Ni kekuatan. Baik. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam sejarah ini, pengajaran yang kita boleh ambil ibu ayah sekalian, mengakui kebesaran Allah dan kehebatan kerajaannya. Kerana apa dia? Para ulama sirah membahaskan bagaimana akan ada kerajaan-kerajaan selepas kematian Nabi yang mana mereka sanggup menggadaikan agama dengan bayaran dan dengan habuan dunia. Kalau kita sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut bagaimana? Wa yashtaruna bihi samanan qalila. Mereka sanggup menjual agama dengan bayaran sedikit dengan nilai dunia. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Bagaimana kalau kita tengok Nabi bersabda dalam satu hadis, bagaimana keadaan Nabi sebut apabila sampai satu akhir zaman, kamu akan tengok kedudukan manusia ni tadi, kata Nabi, yusbihu mu'minan wa yamshi kafira. Manusia berpagi-pagi boleh beriman, berpetang-petang jadi kufur. Wa yamshi mu'minan wa yusbihu kafira. Berpetang-petang beriman, berpagi-pagi kufur, yakni tidak beriman pada Allah. Apa kata Nabi yang terakhir? Kamu akan tengok di waktu saat manusia berubah, molek sekejap, tak molek sekejap, lain pagi, lain malam, lain petang, senantiasa berubah, tak istiqamah. Kata Nabi SAW, kamu akan tengok bagaimana umat ini, bangsa ini, kaum ini, yabi adinahu bi aradim minad dunia. Mereka sanggup menggadaikan agama maruah mereka demi dengan kepentingan dunia. Nampak? Tu kalau kita tengok dengan ada tanda-tanda kebesaran ini, kan Nabi ditunjuk, ditayangkan bagaimana gambaran wanita. Ibu ayah sekalian, kalau ada masa
Ana bagi ana lah tek khutbah hari ni cantik. Tek khutbah Jumaat hari ni, ibu download dalam application tek khutbah Selangor, baca tek khutbah tu. Kalau tak sempat dengar tadi. Bagi ana banyak pengajaran untuk ibu-ibu semua. Banyak sangat cerita di dalam sejarah tersebut. Bukan nak kata ayah tak ayah dengar, ayah dah dengar dah tadi dah. Mungkin kalau nak dengar kali kedua baca balik. Sebab kadang-kadang ibu ayah sekalian, kita ni sombong sebenarnya. Itulah jadi masalah pada umat manusia ni, dia sombong. Sombong kita dengan Allah, sombong kita dengan manusia, sombong kita dengan Nabi, sombong. Dia apabila sombong ni, secara tak langsung kita mewarisi sifat-sifat iblis dan syaitan. Maksud ana sombongnya begini, kita buat tak tahu je apabila Allah Ta'ala turunkan arahan, turunkan firman Nabi, turunkan ataupun sebut dalam hadis, kita buat tak tahu je hari ni. Tak? Seolah-olah ibarat macam Quran dan hadis hari ni sekadar turun untuk dibaca tapi bukan untuk difahami. Itu yang kita paling takut jadi golongan yang disebut sebagai golongan yang sombong pada Allah. Bagaimana Allah Ta'ala ataupun mengakui kebesaran Allah di dalam peristiwa itu nak tunjuk bahawasanya banyak tanda-tanda kebesaran. Ambil contoh Nabi pernah menjadi imam kepada nabi-nabi. Nabi menjadi imam kepada Rasul. Nabi menjadi imam kepada Nabi Allah Adam AS. Rintitan sejarah. Ibu ayah sekalian tengok, ada satu kedudukan hamba Allah bernama malaikat. Malaikat ni kalau kita tengok populasi dia dengan makhluk, malaikat ni ramai. Malaikat ramai. Kita ni adalah duduk pada tempat ketiga, keempat. Malaikat ni ramai tak ramai ibu ayah sekalian. Setengah riwayat ada menyebut setiap lapisan langit tu ada para malaikat sedang beribadah. Ada satu malaikat yang hebat, yang mana dia sujud daripada kejadian awal sampai bila-bila dia akan sujud, sampai kiamat, kata Jibril alaihissalam. Tatkala Nabi SAW tanya kepada Jibril, dia ni tak akan bangun ke? Dia sujud daripada mula-mula buat sampai kiamat dia sujud, tak akan bangun ke? Kata Jibril kepada Nabi, ya Rasulullah, cuba kamu bagi salam pada dia. Apabila Nabi bagi salam, malaikat ni bengah bangun jawab salam Nabi dan sujud pula. Tu kalau kita tengok, kita semayang sujud 2 kali tu, kerana inilah kisah dia. Kisah dia bagi mengambil kisah yang berlaku Nabi dengan para malaikat. Setelah Nabi bagi salam, para malaikat tu bangun. Selepas daripada dia jawab salam Nabi, dia pun sujud balik. Sujud 2 kali kita. Tu kalau kita tengok hebat di antara amalan peristiwa ni nak turun syariat ni, Nabi dipertayangkan. Sehingga bagaimana wanita tidak menutup aurat orang yang bermandian darah dan sebagainya, rupanya nak kumpul dalam solat ibu ayah sekalian adalah di antara gambaran-gambaran Nabi. Maka kebesaran ini yang nak tunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala yang ketiga, ana rushing sikit, tak nak bagi masa ni. Bagaimana? Yang ketiga ni lah yang paling penting. Ni paling penting Apa dia? Kepentingan solat 5 waktu. Kalau kita tengok Nabi Musa alaihissalam, apabila berlaku Rasulullah ini diperintahkan dalam peristiwa ni, bagaimana Nabi SAW menjadi imam, setengah riwayat kata dengan para Nabi dan para Rasul. Dan Nabi nak mohon supaya dapat 5 waktu tu. Setengah riwayat Nabi Musa alaihissalam pernah cakap, ya Muhammad, kebarangkalian ada di kalangan umat kamu bagi mereka 5 waktu pun susah. Nabi Musa pernah gambarkan, ya Muhammad, kebarangkalian ada di kalangan umat kamu walaupun 5 waktu ada yang susah nak buat. Sebenarnya semaya sebelum ni umat-umat terdahulu banyak. Tu kalau kita tengok umur mereka panjang, semayanya banyak dan sebagainya, berpadananlah dengan umur dia dah, dengan masa apa dia, dengan umurnya, dengan ibadah dia. Tapi umat Nabi ni 5 waktu Allah Ta'ala bagilah sudah tu. Tu kalau kita tengok Nabi kata, aku dah malu dah. Wah, tawar daripada RM50 jadi RM5. Malu dah.
RM50 tawar katanya tuan kedai ambillah RM5. Allah, malunya ha begitu. Katanya orang je beli RM5 pun belum tentu boleh bayar lagi. Nak katanya miskin sangat, tak ada duit, nak beramal payah. Dah, tu Nabi Musa AS mengkhabarkan, ya Muhammad, ada di kalangan umat kamu ni walaupun 5 pun payah nak buat. Tu kalau kita tengok syariat solat ni boys sekalian, bagaimana Nabi SAW apabila turun mendapat tentangan yang kuat dalam tentang mengenai solat. Kerana penyembahan mereka sebelum ni, di kalangan golongan musyrikin, mereka menyembah patung berhala, menyembah Allat wal Uzza dan sebagainya. Tapi bagaimana Nabi SAW merubah sembahan, mana mungkin mereka boleh terima kerana mereka sudah selesa dengan budaya sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita tengok tentangan Nabi dalam bab solat terlalu kuat. Nampak? Apabila nak, kalau kita tengok cabaran Nabi ini bukan benda senang. Tu kalau kita tengok umat Nabi paling payah nak ajak orang semaya. Nak ajak orang makan kenduri senang je. WhatsApp jom kenduri malam ni, tengok depan rumah penuh dah. Jom gotong royong boleh. Kaca bubuk Asyura boleh. Insya dah kah? Kalau insya dah bagi lalu azhar dulu, insya-Allah. 2 minit lagi. Bagi tahu kan azhar. Baik. Paling payah bagi umat Nabi, itulah Nabi mula-mula dulu. Hari ni kalau tuan-tuan, ibu ayah sekalian nak ajak orang semaya, Allahu Rabbi. Bilal tu sebenar dia mengajak orang tu azan tu, hayya 'alas solah. Dah. Tetapi orang duk kata macam mana? Tu azan je. Ni orang tak faham sebenarnya, orang tak faham sebenarnya hikmah azan. Takkan Tok Bilal kata, marilah semayang, gitu dah. Takkan dia nak Melayu kan? Kok Melayu gitulah dah. Jangan sampai satu orang buat cadangan azan, tak boleh lah, azan dia memang bahasa Arab. Tapi nak cerita tak mustahil. Orang akan jaja di belah kampung suatu hari nanti, jom solat, jom solat. Tapi hari ni orang mengajak orang kepada semayang, tahu apa kata? Kita nak beribadah ni, duduk diam lah. Mesti akan kena macam tu. Dia tak semayang untuk urusan dia. Kita semayang cukup lah. Yang ni di antara statement bahaya sebenar. Sebenarnya amal ma'ruf nahi mungkar bukan sekadar pergi larang orang duduk bercium, orang duduk beromel di taman. Itu memang salah satu cabang amal ma'ruf nahi mungkar. Sebenarnya amal ma'ruf nahi mungkar mengajuk orang yang tak pernah mari masjid ke masjid. Tapi benda ni tak termasuk daripada piawaian amal ma'ruf nahi mungkar. Orang duduk tengok nak cegah orang duduk. Okey, wallahu alam, kita bagi lawan azan, insya-Allah kita sambung lagi. Wallahu alam. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hazi da'atamma salatul qaimah ati Sayyidina Muhammad wa ba'asu maqam mahmud ladzi wa ataina. Baik, kita sambung sekali lagi insya-Allah tuan-tuan. Baik, apabila kita membicarakan kepentingan solat 5 waktu ni, di antara pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka bagaimana kita kena faham di dalam surah ni, buaya sekalian, dia kena ada beberapa sifat dan beberapa kekuatan. Pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa bal nahnu narzuk. Suruhlah ahli keluarga kamu kepada solat. Wastabir 'alaiha, kamu kena banyak sabar dalam surahan tersebut. Bagaimana ayat wastabir 'alaiha ni, buaya sekalian? Yang mana sebenarnya kalimah sabar ini cukup rapat bagi orang takwa, jauh bagi orang yang tidak ada ketakwaan. Mintalah pertolongan sabar dan solat. Tidak cukup Allah Subhanahu wa taala sebut bis-sabri was-salah, Allah Ta'ala mendatangi ayat lain. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sabar dan solat ini benda yang susah, benda yang payah. Memang Allah Ta'ala tahu payah. Bukan sahaja kita tahu, Allah Ta'ala pun tahu payah sabar dan solat. Melainkan orang yang khusyuk. Dirujuk kepada orang khusyuk illa 'alal khashi'in. Para ulama tafsir menyebut, salah satunya Al-Imam Nawawi, orang yang khusyuk sebenarnya orang yang mana ada sifat takwa di dalam pelaksanaan amal ibadat. Tengok contoh kita malam ni, khusyuk je dalam masjid. Dah, bukan kerana ekon, bukan kerana hujan. Memang kita khusyuk. Jangan kerana hujan, kerana ekon khusyuk dah. Kerana kita khusyuk, kita nak belajar. Kenapa kita ada sifat takwa masa ni? Nah, tu kalau kita tengok bagaimana Allah Ta'ala menyebut wa'mur ahlaka bis-salah, suruhlah ahli keluarga kamu kepada solat, wastabir 'alaiha, kena banyak sabar. Terutamanya ibu kena banyak sabar, suruh anak solat. Jangan marah, sabar. Sabar ini ada dia punya kaedah dan cara diajar oleh Nabi. Bagaimana Allah Ta'ala menyebut sabar dan solat, suruh dia
La nas'aluka rizqa. Aku tak pernah minta pun dengan kamu rezeki, kata Allah. Ada Allah Ta'ala klaim dengan kita? Ada. Tak pernah pun klaim. Bahkan bagaimana Allah Ta'ala sebut, bal nahnu narzuk, bahkan aku yang memberi kamu tentang rezeki. Allah Ta'ala nak suruh kita takwa je. Yang dia disebut dengan ketiga dalam surah hamba solat. Yang keempat, perlu kita menjauhi perkara mungkar yang dilarang oleh Allah. Kalau kita kata nahi mungkar, apa makna nahyul mungkar? Mungkar yang pertama yang disebut oleh para alim ulama, menjauhkan kita supaya tidak dibelenggu oleh nafsu jahat dalam diri. Ini kemungkaran yang paling dekat dengan kita. Malahnya, ya Allah, nak baca Quran, cegah juga, lawan supaya baca Quran. Malahnya, ya Allah, dah hati kita ni duk marah ni dalam Facebook ni, dah berasa nak update Facebook, nak marah ke orang, nak luah perasaan dalam masjid, cegah dulu sekejap, jangan layan. Kerana dosa lagi ni dosa moden. Dulu kita nak bergaduh dengan orang, kita pergi cari dia depan rumah. Hari ni kita bergaduh dengan orang, cukup dalam grup WhatsApp boleh bergaduh. Tengok-tengok ada jemaah yang mufarakah daripada grup WhatsApp, kerana tidak berpuas hati dengan statement sebahagian di kalangan para jemaah. Itu di antara dosa moden hari ni. Dulu kalau orang tak suka dengan jemaah, dia mufarakah dalam solat. Dia tengok imam ni naik, dia tengok jemaah ni ada duduk tepi dia, dia rela pergi semaya belakang sana, yang supaya jemaah ni tidak duduk dengan dia. Ni zaman-zaman dulu ni, zaman-zaman dulu, zaman sebelum ada grup WhatsApp. Hari ni dia mufarakah dalam grup WhatsApp, jumpa dekat taman, jumpa dekat petrol pump, jumpa dekat kedai makan, dia tak akan tegur, dia tak akan bagi salah, tak puas hati. Ni dosa moden. Bagaimana kita tak nak terlibat dengan dosa moden ni? Dosa yang di hujung jari. Kita kena faham konsep yang disebut dengan nahyi anil munkar. Jangan terlibat. Bagaimana dalam dua benda tak nak terlibat dengan benda mungkar, dua benda kita kena ambil dan jadikan ia sebagai teras dalam kehidupan. Pertama, kita banyakkan tabayyun, cek siasat betul ataupun tidak. Baik. Yang kedua, banyakkan bertawakuf, mendiamkan diri. Kalau ibu ayah sekalian boleh pegang dengan dua benda ni, selamat hidup kita dalam masyarakat. Pertama tabayyun, yang kedua tawakuf. Dua benda ni kalau kita dapat buat, selamat kita dalam grup WhatsApp. Tabayyun, cek molek betul ataupun tidak. Hatta sekalipun kalau betul, ambil sikap tawakuf kerana jiran tepi rumah. Jangan kita jadi petrol yang nak membakar lebih kuat lagi. Orang duk cerita pasal jiran kita depan rumah, dah tepi rumah kita dalam grup WhatsApp, kita pergi siram petrol lagi hangat jadi masalah. Ambil sifat bertawakuf, diamkan diri, itu lebih baik. Kerana nak jaga hati jiran ni, memang betul dia buat, tak perlu kita nak jadi nasi tambah, nak menuakkan keadaan. Biar pihak berautoriti yang mengeluarkan ataupun membuat keputusan. Jangan kita kata memang anak dia macam tu, setiap malam balik lewat, dah lah balik lewat, bapak jatah mari hantar pula, dah lah bapak jatah mari hantar, duk cium-cium depan rumah. Kita pula jadi tukar tambuh. Nampak tuan? Jangan. Tu kata tadi, bertawakuf ni di antara nahyu anil munkar dalam masyarakat kita pada hari ini. Yang kelima, galakkan untuk kita sentiasa mohon minta pada Allah. Satu ketika Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimanakah kedudukan Allah dengan aku? Adakah perlu aku perkuatkan sebutan untuk menandakan Allah Ta'ala ataupun surah Ta'ala dengar? Adakah aku perlu berbisik kalau dia dekat dengan aku?" Ini persoalan para sahabat kepada Nabi SAW. Setelah para sahabat bertanya, maka turunlah wahyu dalam suratul Baqarah, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ya Muhammad, apabila hamba-Ku bertanya kepada aku tentang aku dengan dia, kamu bagi tahu kepada hamba-Ku, fa inni qarib, aku sangat hampir dengan dia. Apabila hampir dengan dia, aku hampir dengan hamba-Ku, kamu mintalah, kata apa dia Allah kepada Nabi, kamu suruhlah hamba-Ku yang disebut minta pertolongan, doa kepada aku. Nampak? Maka apabila kita minta pada Allah, falyastajibu li, Allah Ta'ala akan mustajab doa. Tu
Waktu hari ni kita duduk di situasi hari ni, banyakkan mengadu pada Allah berbanding kita mengadu dalam Facebook. Hari ni mengadu dalam Facebook banyak dah. Ya Allah, kenapalah suami aku macam ni? Kenapalah macam ni? Kenapalah macam ni? Gaji tak cukup. Duduk cakap dalam Facebook jangan. Jangan duduk cerita dalam Facebook mengadu pada Allah. Baik. Bagaimana yang disebut Syekh Mutawalli Sya'rawi, nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu adalah nikmat yang kamu dapat faham agama, dan pada ketika itu Allah Ta'ala anugerahkan yang disebut dengan kebaikan. Yang ni kita kena amal. Bagaimana? Kita mintalah doa pada Allah, kita mengadu pada Allah. Waktu yang paling mustajab, di waktu orang lain tidak mengadu, kita mengadu pada Allah 1/3 malam. Doa yang paling mustajab, kata Sayyidatina Aisyah, berdasar pada Nabi menyebut doa ibu. Ibu mintalah baik-baik untuk anak. Ibu juga isteri, doa untuk suami pun mustajab, kerana ibu untuk anak kepada suami. Nah, itu kalau kita orang lelaki ni lambat kahwin, ada rahsia dia lambatnya kahwin, tak jadi-jadi nak kahwin, doa begini je. Amal doa ni insya-Allah ustaz bagi tahu ni amal doa. Ya Allah, berikanlah anak menantu ya Allah kepada ibu aku ya Allah. Ya Allah, berilah anak menantu kepada ibu aku ya Allah. Kalau kita duk berdoa ya Allah, berilah jodoh untukku ya Allah, lambat sangat. Untuk nombor 2, nombor 3 boleh ke ustaz? Silakan. Silakan kalau berani. Nah, doa macam ni yang tak ada lagi, tak ada suami, tak ada isteri lagi ni, ya Allah, berilah anak menantu yang solehah untuk ibu aku. Sebab doa yang sabit pada ibu ni cepat mustajab. Bolehlah amal lepas ni. Baik, yang terakhir, bagaimana Nabi SAW, kalau kita tengok pengajaran yang kita dapat ambil, kesedihan terhadap dunia mengubah Nabi SAW apabila dia dapat bertemu dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para ulama menyebut umat Nabi sedih, umat Nabi ditimpa musibah, umat Nabi ditimpa dengan bala bencana semua. Apa dia? Banyakkan melihat kejadian Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan berfikir, banyakkan merenungi, banyakkan bermuhasabah. Benda ni lah. Tu kita tengok apabila timpa banjir, musibah dan sebagainya, banyak renungi. Dah. Apa dia? Jangan kita menyangka, dalam surah Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Baik, ini ada kaidah. Jangan kamu merasa kamu ni benar-benar beriman dah. Jangan kamu rasa sedap dah. Aku kaya, aku senang, aku mewah, aku sihat, aku ni, aku tu, aku ni, aku ni. Nah, jangan kamu menyangka kamu ini manusia yang benar-benar beriman dengan mengatakan an yaqulu amanna, aku benar-benar beriman dah, sedangkan kamu tidak pernah diuji. Wahum la yuftanun, sedangkan kamu tidak pernah diuji. Maka apabila kita diuji, maka kita kembali pada Allah. Apabila kita diuji dengan musibah, kembali dan rujuk pada Allah, doa pada Allah, harap pada Allah, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ibu ayah sekalian, daripada 6 perkara yang ana sebut kesempatan masa yang rekah ni, selamat beramal, selamat jadikan kita sebagai umat yang terbaik, teruskan istiqamah. Cabaran hidup dalam dunia ni banyak sangat. Maka kata Nabi, jadilah golongan yang cerdik. Golongan yang cerdik ni kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ni buaya sekalian bukan orang banyak harta, bukan orang panjang akal, tidak. Orang yang cerdik kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang mana senantiasa fikir dalam hidup dia. Apabila dia fikir, lepas ni aku mati, lepas ni duduk dalam kubur seorang, lepas ni di padang mahsyar, lepas ni aku akan dibangkitkan, wa amila lima ba'dal maut, maka dia fikir bagaimana nak beramal ada keuntungan selepas mati. Ni orang sebenar-benar original cerdik, orang jenius sebenar ni. Maka jadilah kita orang yang al-kayyisu, yang senantiasa menjadikan diri kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah sekadar tu pada malam ni, insya-Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Yang terkurang, terkasar bahasa yang digunakan agak tidak sesuai, saya mohon maaf. Jika diizinkan oleh Allah, insya-Allah kita akan jumpa pada masa akan datang. Terima kasih kepada jemputan pada malam ni, insya-Allah.
Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.